Datang kepada pihak Yayasan Makmum serta para hadirin dan hadirat ke halaman sebelumnya. Pertama sekali, marilah kita sama-sama membuka majlis dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Yang berbahagia Maulana Wan Tahir daripada Yayasan Makmum serta yang dikasihi Ustaz Farhan serta pihak Yayasan Makmum, yang dikasihi juga para hadirin dan hadirat di dalam majlis ini. Sebelum memulakan majlis, ingin saya untuk menyebutkan sedikit sebanyak mengenai tentatif sepanjang perjalanan majlis pada malam ini. Yang pertama, kita akan mendengar sedikit sebanyak ucapan daripada Ustaz Farhan. Kita akan mendengar sedikit sebanyak ucapan dan tausiah daripada Ustaz Farhan. Kemudian kita juga akan mendengar ucapan dan tausiah daripada Maulana Wan Tahir. Kemudian setelah itu kita akan membuka sedikit ruang kepada para hadirin dan hadirat untuk bertanyakan soalan kepada para panel kita pada hari ini. Kemudian setelah itu kita akan mengagikan makanan kepada para pelajar. Sebelum saya menyerahkan majlis pada hari ini, saya ingin menyebut sedikit sebanyak biodata daripada dua orang. Saya ingin menyebut sedikit sebanyak biodata daripada Maulana Wan Tahir. Pertama sekali, beliau berasal daripada Pahang. Dan beliau tamat di Pulau Juzu di Madrasah Kubang, Bujuk. Kemudian beliau sambung pengajian bahasa Arab di Darul Ulum, Dauban. Kemudian beliau sambung pengajian hadis di Mazahir Ulum, Syahrapur. Kemudian beliau sambung pengajian bahasa Arab di Yaman. Kemudian setelah itu beliau sambung pengajian di Iftah di Pakistan. Kemudian sekarang beliau selaku mudir Madrasah Mazahir Ulum di Shah Alam. Dan beliau sekarang tengah mengajar Sahih Bukhari. Itu saja daripada saya. Saya serahkan majlis kepada Ustaz Farhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala al-malikul haqqul mubin. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina shadiqul wa'dil amin, amma ba'. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Alhamdulillah yang saya muliakan Tuan Guru Maulana Wan Tahir, Ustaz Samsudin. Ustaz Samsudin ni dia pegawai Halal Jakim. Nak kerja dengan Jakim, ni dah orang dia. Nombor 1 pegawai Halal Jakim, bagi sertifikat. Kalau ada produk nak cop, Ustaz buat tidur. Okay. Tuan-tuan, asatizah, adik-adik yang dirahmati lagi dikasihi Allah. Pertama dan selamanya kita syukurlah banyak pada Allah. Allah temukan kita kat sini. Dapat kami Yayasan Makmum bertemu dengan anak-anak Selangor. Sebelum tu alhamdulillah saya ada tauliah Selangor. Jadi kalau Jaiz tengok ni, saya ada tauliah. Baik, jadi adik-adik yang mulia, kita syukur banyak Allah pilih kita dapat belajar agama. Belajar agama ni satu perkara yang merupakan izzah, kemuliaan. Ada setengah orang nampak kalau belajar agama ni mungkin paling tinggi pun pakai band high ace je kot. Ataupun band zaman dulu, Bennett. Dululah kan. Tapi walaupun pakai high ace sekalipun, ulama bagi tahu di dada-dada orang belajar agama ni mewarisi ilmu yang ada pada nabi-nabi. Anbiya alaihi wassalawatu wa taslimat.
Satu perkara yang sangat besar. Jadi sebab itu kita kena syukur banyak pada Allah. Walaupun kita dapat belajar satu alif je di Azhar contoh, ia satu perkara yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi kita meluangkan waktu kita yang tengah cuti ni, masya-Allah, untuk kita habiskan masa kita dengan para masyayikh untuk taraki, ataupun untuk kita bertemu dengan para senior-senior kita yang mahir, yang ada pengalaman yang luas dalam bidang ilmu dan sebagainya, untuk kita dapat muzakarah dengan mereka. Inilah masa dia, masya-Allah. Kerana apa yang kita buat masa kita belajar, yang tu yang kita akan buat lepas kita habis belajar. Ada orang kata, saya mak surat tak baca sekarang, nanti habis belajar saya baca lah. Ataupun sekarang saya memang tak buat qiyamul lail, nampak 4 tahun saya relax je, memang tak buat qiyamul lail. Tapi nanti habis saya khalifah qiyamul lail, saya jadi imam. Sepanjang 4 tahun masa di Azhar tak boleh buat, balik memang susah nak buat. Sebab sekarang tak ada bini, balik nanti ada bini. Sekarang tak ada kerja, balik nanti ada kerja. Jadi sebab itu kita kena susun jadual kita sekarang. Sebab itu masa kita sekolah dulu, tak tahu lah zaman saya sekolah dulu, kita dia ada satu bab dalam bahasa Arab namanya tanzimul waqt. Penyusunan waktu. Tu penting tu. Kita kena susun waktu kita. Sebab masa ni berlalu dengan pantas. Dulu kita sekolah tadika, sekarang dekat Azhar dah. Berlalu masa begitu pantas. Cepat masa ni. Jadi kalau kita tak susun masa dengan sebaiknya, rugilah. Nak beritahu pentingnya masa sehingga Allah bersumpah dengan masa. Kan? Allah bersumpah wal as, demi masa. Nak beritahu pentingnya masa. Baik, adik-adik yang mulia, yang lain tu mohon akan urus lebih lanjut. Saya nak sentuh beberapa perkara, iaitu kita melihat tentang kehidupan baginda Nabi SAW. Baginda umpamakan diri baginda dengan hujan. Ulama beritahu perumpamaan untuk baginda ni dua. Satu hujan, satu lagi perigi. Baik, apa sifat hujan? Hujan ni kata ulama dia mendatangi. Kita pergi cari hujan ke hujan datang ke kita? Dia datang. Tempat yang bertakung air pun dia pergi, tempat yang gersang pun dia pergi. Ni sifat hujan, dia mendatangi. Adapun sifat telaga, didatangi. Kita kena pergi dekat telaga. Ke telaga datang rumah kita? Kita pergi telaga kan? Itu dua perumpamaan yang ulama buat dalam menerangkan di antara dakwah dan taklim. Satu, dakwah kena mendatangi umat. Yang kedua, taklim, orang yang berhajat pada ilmu kena datang kat kita. Ni dua perbezaan. Kadang-kadang perkara ni tak jelas di sisi orang yang belajar agama. Maka ada setengah orang dia belajar agama, dia habiskan masa dengan taklim saja. Dia tak habiskan masa dia dengan dakwah. Sedangkan baginda itu, hujan pun baginda, telaga pun baginda. Jadi bila kita tak melihat pada sudut dakwah, kita habiskan dengan taklim saja, maka akan berlaku kejahilan dalam diri umat. Maka sebab itu penting untuk kita ada niat untuk duduk dengan umat. Sebab umat ni perlukan ulama. Sebab ulama ni akan bimbing umat. Bila ulama tak duduk dengan umat, gotong royong tak nampak muka, kan? Ulama ni bukannya nak kena cakap sampah pun. Datang nampak muka, baca doa sikit. Minum teh, oh ustaz ada. Okey, kami tak apa ustaz, tak payah ustaz duduk, ustaz duduk. Bagi nampak muka dah lah. Tapi muka pun tak nampak. Kan? Sembahyang jemaah tak pergi. Maka sebab itu, daripada belajar ni lah kita nak jaga sembahyang jemaah kita. Orang tahlil nampak, oh ustaz ada, masya-Allah. Okey. Program-program apa ustaz ada, masya-Allah. Sebab umat ni dia nak ulama bersama dia. Tapi bila ulama tak duduk dengan umat, walaupun dia mengaji begitu lama tapi duduk kat rumah aja, maka umat tak dapat manfaat daripada dia. Jadi sangat penting perkara tu, untuk kita niat untuk duduk dengan umat. Dan perkara tu daripada zaman kita belajar dan kita nak belajar dengan abang-abang senior kita, kan? Ada setengah orang dia macam ni, kan? Program macam ni bukan senang. Ni nak urus umat ni bukan senang ni. Kat Malaysia ni 27 juta rakyat Malaysia. Nak urus umat macam-macam perangai. Macam-macam orang. Kalau siapa mau tahu dia tahu. Macam kami dulu di Universiti Madinah, kita jumpa orang ribu-ribu tiap-tiap tahun. Orang haji, orang umrah. Orang pergi Mekah ni, dia kalau nak marah dia tak ingatlah kita ustaz. Dia maki je kat situ. Umat macam ni lain pula kategori dia. Umat yang macam ni lain pula. Jadi kita jumpa macam-macam jenis umat. Jadi biasanya program-program macam ni, nak susun program ni kita kena belajar. Sebab nanti kat kampung kita, abang-abang sini ni tak ada dah. Kita yang kena susun kat kampung kita. Kita nak kena belajar susun. Nak urus umat ni, nak duduk dengan umat ni. Masya Allah. Baik, jadi baginda Nabi SAW diumpamakan seperti hujan dan juga perigi.
Jadi kena niat, kita nak niat jadi seperti hujan dan jadi perigi untuk hidupkan agama di umat. Dan medan kita bukan hanya untuk keluarga kita saja. Keluarga kita penting juga, tapi bukan keluarga kita saja. Medan kita bukan untuk orang kampung kita sahaja. Medan kita bukan untuk orang negeri kita sahaja. Medan kita bukan untuk orang negara kita saja, tapi medan kita seluruh dunia. Ini medan kita. Sebab Allah bagi dalam Quran, kita ni ukhrijat linnas. Kita ni medan kita satu dunia. Kita bukan hanya nak fikir untuk keluarga kita sahaja, bukan nak fikir untuk orang kampung kita sahaja, tapi medan kita ni orang yang belajar agama ni, pewaris Nabi ni, medan kita satu dunia. Satu dunia medan kita. Bila sebut satu dunia medan kita, maka kita punya medan kita 7 bilion manusia. Di dunia ada 7 bilion manusia. Adik-adik yang mulia. 5 bilion saja, 2 bilion saja yang kenal siapa dia Allah. 5 bilion lagi tak kenal siapa dia Allah. Bayangkan tiap-tiap hari dia makan makanan Allah bagi, minum setiap hari minuman Allah bagi, tapi sekalipun tak pernah rokok pada Allah, tak pernah sujud pada Allah, bahkan tak kenal pun siapa Allah. Sedangkan baginda telah habiskan seluruh kehidupan baginda, diri, harta, masa baginda untuk perkara ini. Dan 2 bilion orang Islam pula, di kalangan mereka ada yang tak kena, ada yang tak semayang, tak sempat taubat dan mereka mati. Ada yang makan riba, tak sempat taubat dan mereka mati. Dan ini keadaan umat. Dan ini yang kita yang menjadi kerisauan baginda. Dan kata ulama, inilah pewaris Nabi ni akan mewarisi benda ni. Sebab itu bila sebut pasal pewaris Nabi, pewaris anbiya, al-ulama, rasul anbiya, dia bukan hanya wariskan ilmu saja. Bahkan kata ulama, dia mewarisi fikir Nabi. Apa dia fikir Nabi? Bagaimana seluruh umat dapat taat perintah Allah, tinggal larangan Allah, jalani kehidupan mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, hammar rasul, iaitu kerunsingan Nabi. Bagaimana seluruh umat dapat masuk surga, selamat daripada api neraka. Ini kerunsingan Nabi. Ulama mewarisi kerunsingan Nabi. Yang ketiga, huznar rasul, mewarisi tangisan Nabi SAW. Bukan nangis, kuliah tak dapat sampul lah tadi, nangis, ya Allah kan, tak dapat makan KFC. Kan? Ataupun buat tanya pengusi, tadi saya tertinggal sampul atas meja. Kan? Bukan menangis untuk tu, tapi menangis mewarisi tangisan Nabi untuk umat. Huznar rasul. Bahkan umat ini juga, ulama juga mewarisi juhdar rasul, perjuangan baginda Nabi SAW dalam membawa manusia kepada Allah. Maka sebab itu kita kena jelas, kita punya medan kita 7 bilion manusia ni. Bayangkan orang Islam tadi 2 bilion, macam-macam keadaan. Kami pernah pergi satu tempat, nama dia Jubail, mungkin dia pernah dengar. Naik kereta daripada Madinah tak jauh, 1200 kilo. Satu hari sampai. Kami sampai di sana hari Jumaat. Sana ramai orang Malaysia, kaya-kaya orang Malaysia kat sana, kerja minyak. Dia border di antara Saudi dengan Bahrain. Baik, kita pun siap-siap lagi sembahyang Jumaat, mandi-mandi, kita pun gerak. Dalam pukul 11 saya tengok kereta balik. Saya bertanya abang tu, bang, kita nak pergi mana ni? Sembahyang Jumaat. Kenapa dia orang balik? Oh, sini pelik sikit ustaz, kat Jubail ni ada masjid sembahyang Jumaat pukul 10. Jadi kalau kita rasa ada kerja ni, kita sembahyang Jumaat pukul 10. Ada masjid sembahyang Jumaat pukul 11. Kalau kita rasa dah sembahyang 11. Dan kita sembahyang macam kat Malaysia ikut waktu Zuhur. Bayangkan ini keadaan umat. Kalau kita tak duduk kat Medan, kita tak nampak benda ni. Ya Allah, ini aku tak pernah belajar ni. Ada negara saya pergi, tapi tak mau sebutlah negara apa, dekat je dengan tuan-tuan. Kita sampai-sampai negara tu, kita dengar azan. Azan dia macam lain sikit lah. Sebab masjid dia semua sama azan dia. Kalau satu masjid batuk, semua masjid batuk. Jadi saya punya tolak tu, keinginan nak tengok siapa yang azan ni. Punya dahsyat dia batuk, semua batuk. Kita pun pergi awal sikit. Kan awal sikit tengok, masuk waktu, bunyi jam. Bilal bangun, dia tekan radio. Rupanya aja masjid negara. Dekat dengan negara tuan-tuan. Dengan adik belajar ni, negara tu dekat je, tak jauh. Bayangkan, ada negara yang macam tu. Ini bukan bid'ah lagi dah. Ini dah level lain dah ni. Bayangkan, masjid negara je boleh azan. Masjid-masjid lain kampung buka radio je. Ini adik-adik akan nampak bila dia duduk kat Medan. Ya Allah, macam ni keadaan umat. Ada kawan saya pergi Surinam. Surinam ni sebelah di antara Mexico dan Brazil, Amerika Latin kan. Muka macam kita semua. 80% orang Surinam berbangsa Jawa. Orang Banting boleh pergi. Orang Banting, Sejangkang, Sabak Bernam, Batu Pahat, ni Wak Kang semua ni boleh lah pergi kan.
Nak pergi ke Suriname ni dia tak perlu cakap orang putih. Walaupun di sebelah Mexico, dia kena cakap Jawa syarat dia. 80% orang Suriname berbangsa Jawa yang ditipu oleh Belanda tanam tebu dekat sana. Bayangkan. Tapi bila sana mereka pergi sebab kena tipu, tak ada ulama bersama mereka, maka lama-kelamaan apa yang berlaku? Kehidupan mereka telah berubah. Macam mana jadi 80%? Orang Suriname ni penyakit dia, orang asal dia tak boleh orang luar duduk negara dia pindah. Macam kita lah, orang Cina datang Selangor, kita pergi pindah. Contoh kan. Akhirnya Selangor semua Cina punya lah. Contoh macam tu. Jadi bila nampak orang Jawa ramai, detention, dia pindah tempat lain. Akhirnya orang Jawa 80% lagi ramai daripada rakyat dia asal. Tapi ulama tak bersama mereka, akhirnya kejahilan berlaku. Apa yang berlaku? Akhirnya lama-lama mereka jauh daripada agama dan sebagian mereka telah murtad. Ni muka macam kita, bahasa Jawa macam kita. Dan yang tak murtad pula terbagi pada dua, Wulon dengan Wulen. Lain pula. Wulon ni apa? Wulon ni kiblat dia Indonesia. Kiblat dia Indonesia. Macam contoh kat Indonesia dia kiblat dia macam ni. Katalah dekat Jakarta kiblat dia macam ni. Sebab Mekah Kaabah sana. Dekat Suriname pun kiblat macam ni. Dia kata tak, kat Jakarta kiblat aku macam ni, jangan tukar. Macam ni kiblat. Dia semayang menghadap Jakarta. Dan lagi satu kiblat Kaabah. Dan yang murtad pula, kita pergi ziarah dia, minta maaf Tuan lambat, 2 minggu lepas saya telah murtad. Ni keadaan yang berlaku. Ini bukan zaman Nabi Nuh ni, zaman sekarang. Jadi adik-adik kena nampak medan yang luas. Dan peluru untuk dia kumpul untuk pergi berjuang ni, sinilah tempat dia. Peluru tu apa? Ilmu. Peluru tu ilmu kan. Bila ulama sebut tentang Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin, antara terjemah ulama adalah ilmu. Kan? Ilmu, perlu ada ilmu dalam dakwah. Jadi inilah medan dia. Medan untuk cari peluru tu. Tempat lepaskan peluru tu 7 bilion manusia ni untuk kita jumpa mereka yang bermacam-macam keadaan. Ada negara yang kita pergi arak jadi biasa kat negara tu. Sedangkan tempat lahirnya ulama-ulama hebat kat situ dulu. Ini kesan yang berlaku. Ada kawan saya pergi satu tempat di Australia. Satu kawasan yang begitu ramai keturunan orang Islam di situ. Tapi kehidupan mereka dah habis, sembahyang pun tak ada. Bila kita pergi ziarah dia kata agama kami sejadah dengan tasbih, tunjuk inilah agama kami. Amal tak ada dah, tinggal sejadah dengan tasbih. Ni pun atuk saya tinggalkan dulu, dia kata. Ini keadaan umat, dek. Sebab itu kita kena jelas kita punya medan kita, bukan keluarga kita saja, bukan orang kampung kita saja, bukan negara kita, umat satu dunia. Kalau bicara tentang negara kita, Sabah, Sarawak, medan kita sangat luas. Dan kalau kita tak sungguh-sungguh menuntut ilmu, kalau tak sungguh-sungguh kita hadam jelas dengan ilmu tadi, bahkan ilmu tu dapat daripada saluran yang betul, kalau seorang salah sampai ke benda yang salah pula. Maka inilah tempat dia. Masa yang kita ada ni kita guna sebaiknya. Jadi ada yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, maka sebab itu kita usahalah dalam tempoh yang ada ni kita susun waktu kita sebaiknya. Susun waktu infradi amal kita. Jangan sampai amal harian kita terlepas. Pelajar ni satu menuntut ilmu penting, amal harian pun penting juga. Jangan sampai tak sembahyang duha. Jangan sampai sembahyang sunat, alah sunat je pun. Kan apa sangat. Sebab ustazah ajar kat sekolah dulu, sunat ni buat dapat pahala, tinggal tak ada apa-apa. Ustazah ajar dulu. Ulama kata sunat ni buat dapat pahala, tinggal tak ada apa-apa ni khas untuk level sahabat Nabi. Sebab fardu dia sudah cukup kalau tak buat sunat. Fardu dia dah sempurna, solid dia punya fardu. Itu pun sahabat buat yang sunat. Sahabat Nabi ni dia punya fardu dah solid, itu pun dia buat yang sunat. Tapi untuk kita, terjemahan sunat yang lebih sesuai untuk kita sebenarnya, buat dapat pahala, tak buat susah sikit masuk surga. Itu bila dengar macam tu, saya kena buat sunat ni. Kan? Tahajud kena bangun. Bahkan saya ingat waktu kami di Madinah, abang Maulana Hazim ini antara ulama yang hebat dalam bidang hadis. Anak murid khusus Syekhul Hadis Maulana Yunus John Puri rahmatullahi alaih.
Maulana Yunus Jamhuri itu anak murid khusus Maulana Zakaria, memang alim masya-Allah. Maulana cakap saya, hadis-hadis yang Nabi pesan kepada Abu Hurairah itu adalah hadis-hadis yang Nabi pesan untuk belajar. Abu Hurairah dipesan untuk puasa 3 hari setiap bulan. Tu pesan tu untuk belajar. Jadi adik-adik yang dikasihi Allah SWT, maka kita usaha untuk jaga amalan ni, sebab nanti kita akan duduk jadi orang awam. Dan ilmu perlu diusahakan. Dan juga di sini kita nak belajar pengurusan, duduk dengan umat, bagaimana keadaan. Kalau tak, nanti balik kita tak tahu nak buat apa, kan? 3 tahun lepas kita ada delegasi jemaah ulama, diketuai oleh Syekh Fahmi Zamzam, Al-Maki Al-Banjari An-Nadwi, hafizullah ta'ala, Ustaz Muhammad Haji Jul, Syekh Zainul Asri, lebih kurang 14 orang. Kami bergerak pergi satu negara pun tak jauh dengan negara adik. Tak mau sebutlah negara, sebab ada kawan-kawan kat sana. Dekat je, tak jauh. Dan negara tu pelajar Malaysia tak ramai, dan 20 orang. Hampir semua PhD. Umur 23 PhD dah. 23 PhD. Ya Allah, alim ni korang ni. 23 dah PhD. Tapi apa yang berlaku? Rupanya kehidupan mereka hanya dengan belajar saja. Dia tak campur orang. Jadi kami tu dibawa pergi ziarah, sampai petang tak makan. Ustaz-ustaz kata, ya Allah, kau ni memang alim, bagus, tapi kami ni sampai petang dah tak makan ni. Dia tak tahu, dia fikir nak bawa orang pergi makan ke, dia tak tahu. Jadi yang ni pun kena belajar juga. Kita kena campur orang. Maksudnya nak beritahu, ustaz-ustaz ni dia kena campur orang. Oh, yang ni macam ni, okey, orang ni macam ni, ada orang kaya macam ni pula. Bila kita tak campur orang, kita tak tahu nak sesuaikan keadaan. Dengan orang kaya macam mana? Orang kaya kita tak tahu. Dengan orang macam ni, bahasa kita guna. Kadang benda tu sesuai untuk orang kampung, tak sesuai untuk orang bandar. Ada setengah orang bandar, dia tak suka kita panggil scan perkataan, dia tak suka. Contoh, dia macam ada janggut putih sikit, kita panggil uncle. Uncle kau panggil aku, dia tak boleh. Zakat untuk dia bulan ni dia tak bagi dah. Contohlah kan. Ada perkataan ni kadang orang bandar tak boleh, orang kampung boleh. Jadi benda ni kena belajar, insya-Allah. Jadi waktu kita di Azhar ni, kita usaha untuk mantapkan ilmu kita, mantap ilmu bersama masyarakat, muasyarat kita. Ini semua kita nak belajar, dan amalan infradi kita nak jaga. Moga Allah SWT terima kita semua, insya-Allah. Kita dengar tausiah daripada Tuan Guru Maulana Wan Tahir, insya-Allah, untuk nasihat selanjutnya untuk adik-adik, insya-Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallam radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sahbihi. Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Rabbi zidna 'ilman wa fahman wa shawqan wa hifdhan wa hudan wa tuqan بحرمة اسمك الأعظم يا عليم يا عليم يا عليم علمنا من لدنك. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Rasanya kita mukadimah panjang dari Ustaz Farhan, Masya Allah. Jadi saya pun nak bagi tausiah pun tak pandai. Lebih kurang kita macam borak-borak okey juga nampak pun letih juga Adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, talabul ilm fariidatun ala kulli muslim, wa fi riwayatin ukhra muslimatin. Ada juga. Jadi hadis ni masyhur. Adik-adik belajar bahagian hadis, tahap tentang sahih memang ada perbahasan, tapi hadis ni masyhur. Jadi kita tahu bahawasanya belajar ilmu ni memang wajib lah. Kenapa? Wajib ni pula ada dua. Satu wajib aini, satu lagi wajib kifai. Wajib aini ni, bila kita nak solat, takkan kita tak
tak tahu tentang solat. Untuk kita nak solat tadi, kita kena tahulah ilmu tentang solat. Jadi pada waktu tu ilmu tentang solat menjadi ain pada kita, wajib. Kalau kita tak belajar, kita berdosa. Buatnya solat kita salah, benda yang wajib tapi kita tak buat. Benda yang wajib kita anggap sunat, yang sunat anggap wajib. Solat kita boleh batal, tak sah solat kita. Contoh, kita kata takbiratul ihram ni sunat, sedangkan takbiratul ihram wajib. Jadi bila kita anggap sunat, kadang-kadang kita tak buat langsung, terus kita baca Fatihah. Sah tak solat kita? Tak sah. Sebab itu belajar ilmu pada waktu ni dipanggil wajibul ain, ataupun kita kata fardhu ain. Yang kedua, wajib kifai, ataupun kita panggil fardu kifayah. Maksudnya kalau ada sebahagian yang belajar, maka sebahagian yang lain terlepas. Contoh macam adik-adik hari ni datang kat sini, adik-adik belajar ilmu macam-macam. Alhamdulillah macam-macam adik belajar. Yang mana ilmu ni orang awam ada sebahagiannya tak perlu pun amalkan. Kenapa? Kenapa? Tidak ada kena-mengena pun dengan amalan dia orang. Tapi kita kena ada. Kalau kita tak belajar, dia orang akan turut dapat dosa juga. Senang mudah kita cakap macam ni lah. Kita buat haji seumur hidup sekali, betul tak? Jadi bila wajib kita belajar buat haji? Bila kita nak buat haji. Habis kalau seorang itu belajar buat haji 10 tahun lagi nak buat haji, pada waktu tu fardu kifayah, bukan fardu ain pun. Tapi kena ada orang yang tahu. Kalau tak ada orang tahu, dia nak rujuk dengan siapa? Kalau satu kampung tak ada orang yang nak belajar, maka kita turut akan jadi dapat dosa juga. Kampung turut berdosa. Jadi ilmu ada dua. Satu yang wajib ke atas kita kena belajar, buat puasa, buat zakat, buat solat, kan? Begitu juga ilmu-ilmu yang berkaitan. Kalau kita nak buat suatu perkara, wajib kita belajar. Kifai, bila kita nak buat, ataupun orang untuk jadi rujukan mudah bagi kita, waktu tu kita kena ada ilmu kifai. Jadi dua ilmu. Dan kita tahu adik-adik, ilmu ni kita ambil daripada Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Kenapa saya kata sunnah? Kenapa tak kata hadis? Sebab hadis ni dia umum, sunnah ni amalan Nabi SAW. Kenapa? Bukan semua hadis yang diiktimadkan oleh ulama untuk diamalkan. Ada setengah hadis tu tidak boleh diamalkan pun, walaupun perkara tu pernah berlaku. Tapi kalau kita amal, amalan kita tidak akan diterima. Oh, pelik ustaz ni, dia mengajar pun amal hadis tak terima. Ya, contoh mudah, Nabi SAW pernah solat menghadap ke arah Baitul Maqdis selama berapa bulan? 16-17 bulan, mengikut riwayat Al-Bukhari. Kalau kita semayang ke arah Baitul Maqdis, terima tak sekarang? Tak sah solat kita. Tapi hadis ni ada sahih pula tu. Macam mana? Sebab itu kita kata kita amalkan sunnah Nabi SAW dalam kehidupan kita, sunnah. Jadi bukan semua hadis tu, walaupun dia duduk martabat sahih. Sebab itu kita tengok tapisan hadis, Nabi kencing berdiri. Dalam Bukhari 4 tempat sebut Nabi kencing berdiri. Sunnah ke kencing berdiri? Tak sunnah. Habis yang ada lah hadis sahih tu, kenapa? Ulama telah bagi tahu illah sebab ni. Macam mana kita boleh tahu tak sunnah? Sahabat-sahabat bagi tahu. Kenapa? Seorang sahabat saja yang meriwayatkan tentang Nabi SAW kencing berdiri, itu pun di luar. Bila tanya pada Aisyah, Aisyah kata siapa yang kata Nabi kencing berdiri, dia bohong. Fala tusaddiquhu, jangan percaya cakap dia. Kenapa? Aisyah ni tiap kali Nabi duduk kat rumah, dia tahulah apa Nabi buat. Ya, orang dulu bila nak buang air besar, dia akan buang kat jauh. Tapi bila buang air kecil, dia buang berdekatan dengan rumah.
Sebab itu kita pernah dengar hadis, satu ketika Abdullah bin Umar panjat rumah Hafsah. Tengok Nabi tengah buang air kecil. Waktu tu Nabi buang air kecil, duduk. Jadi bila kita tengok sunnah ni macam mana, tengok hadis ni macam mana. Tapi kalau orang pada hari ni, sebab itu kita tengok fiqh ni adalah khulasah daripada amalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu daripada dulu sampai sekarang ulama ittifaq atas fiqh. Terutama sekali ahli sunnah wal jamaah, kita ijma'. 4 mazhab ni memang dah betul dah. Kenapa? Memang mereka ni mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara istinbat dan usul masing-masing. Tapi bila kita tengok keempat-empat mazhab ni, dia punya sumber dia 4. Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Dia tak lari daripada 4 ni. Kita ni di antara 4 mazhab, Al-Quran kita sama, kita sumber kita betul. Hadis kita sumber kita betul. Ijma' kita pun sama, ijma' kita tak khilaf dengan dia orang. Yang kita khilaf dengan dia orang qiyas je. Qiyas je. Hadis kita, Al-Quran sama. Sebab itu boleh sumber Al-Quran kita ambil sana yang sama. Daripada hadis sumber yang sama. Contohlah kita kata bahagian talak. Dia pun ambil daripada Al-Quran bahagian talak, kita pegang bahagian talak. Okey, cuma permasalahan ni dalam talak tadi nak menentukan bahasa, nak menentukan kalimah dalam talak. Contohlah kita kata dalam perbahasan suci wanita. Suci wanita dalam Al-Quran sebut salah satu quru. Apabila tempoh seorang wanita tadi dia berada dalam iddah, dia perlukan 3 tempoh. Dalam mazhab kita, kita kata 3 tempoh suci. Qur'un, jamak dia quru'. Kita kata salah satu quru' ni tempoh suci. Tapi bila kita pergi pada mazhab Hanafi, dia kata qur'un tadi boleh makna haid. Tahu asal ni makna tempoh. Tempoh tadi tempoh apa? Itu ijtihad. Ini ijtihad. Ijtihad tadi bawa pada qiyas. Dia bukan satu benda yang ijma'. Kalau ijma' semua terima. Ni masalah ijtihad. Mana ijtihad ni duduk ke 4. Ambil daripada Al-Quran, ambil daripada hadis. Kemudian ijma' kat situ tak ada. Pada waktu tu perlu pada qiyas. Kalau kita dah ijma' dah, maka tidak perlu pada qiyas. Sebab itu kita kata ijma' 4 mazhab mengatakan bahawasanya talak 3 jatuh. Talak 1 jatuh 1, talak 2 jatuh 2, talak 3 jatuh 3. Ustaz, saya tak talak 1, talak 2. Tiba-tiba saya terus sebut 3. Jatuh 3. Tapi baru pertama kali saya sebut. Jatuh juga 3. Ini ijma'. Dia bukan habis kalau seorang tu talak 100, jatuh berapa? Jatuh 100. Tak. Talak 100 jatuh 3. Kenapa 3 tu adalah talak yang inilah ijma'. Bila ada ijma', ada kesepakatan semua sekali. Sebab itu kita 4 mazhab, kita ada masalah buat ijma'. Kenapa? Bila ada jalan ijma', maka ada jalan sepakat. Yang kita ada masalah sikit, masalah ijtihad. Ijtihad tu pun kita raikan ijtihad masing-masing. Kenapa? Ada di antara mazhab, dia mendahulukan qaul daripada fi'il. Bila dia ambil qaul, dia kata qaul adalah satu fatwa. Manakala sebahagian mazhab yang lain kata fi'il adalah satu mu'tamad juga. Kenapa? Fi'il penentu Nabi buat ataupun tidak. Jadi bila Nabi buat, maka tahulah. Tapi apabila bertemu di antara qaul dan fi'il, macam mana kita nak buat? Contohlah, dalam mazhab Syafi'i, kita mengambil dalil bahawasanya pegang wanita batal wuduk. Betul tak? Sentuh wanita batal wuduk. Wanita yang bukan mahram lah. Sentuh wanita batal wuduk. Tapi dalam mazhab Hanafi tak batal. Tapi kena ingat, sentuh wanita batal wuduk tak batal wuduk, haram tak haram tu ijma' haram. Tak payah cakap mazhab Hanafi oh tak haram sentuh wanita, boleh sentuh. Tak. Ijma' haram. Siapa? Bahasana. Di antara sentuh anjing dengan sentuh wanita, mana lebih haram? Sentuh anjing tak haram. Sentuh anjing najis, basuh lah. Sama lah. Sentuh wanita ni memang kita tak perlu sama, tapi haram. Tu panas ni. Masuk neraka boleh tahan juga sentuh anjing, habis.
Tapi tak payah dibelai lah. Maksudnya nak bagi tahu kedudukan. Kadang orang faham lain. Dan sekali orang ambil dalil daripada mazhab lain, kerana mazhab lain pula membolehkan. Dalilnya tak batal wuduk. Saya belajar kat sana, kita faham benda ni. Memang kita pernah jadi Hanafi. Duduk sana lah. Balik Malaysia tak ada. Jadi dalil dia apa dia? Dalil dia Nabi SAW waktu ketika Nabi solat tahajud, Aisyah pernah raba-raba, last sekali rasa kaki Nabi. Nabi turunkan semayang. Tapi dalam hadis Nabi kata siapa sentuh wanita batal. Kita ambil qaul, dia ambil fa'il kat sini. Jadi bertemu di antara dua qaul dengan fa'il, mana kita nak ambil? Mestilah kita ada satu kaedah, kita nak bertemu dua, tak kita boleh raih. Tak apa, hari ni kita pegang tak batal, besok kita pegang batal pula. Pening kepala hari ni. Sebab tu kaedah ni, susunan kaedah ni cantik untuk mudahkan kita amalkan. Mazhab Hanafi tak buat kunut, mazhab kita buat kunut. Benda sabit dan hukumnya sunat, bukan wajib pun. Nah, tapi mazhab kita mengambil jalan mengatakan ini sebagai sunat dan elok sunat. Sayyidina Ali pun buat terus. Sayyidina Ali antara khulafa' rasyidin. Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Addu 'alaiha. Bukan addu 'alaihima. Addu 'alaiha. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa. Sunnah, dua lafaz yang Nabi sebut, sunnahku dan sunnah khulafa. Dua sunnah dibuat. Addu 'alaiha. Raji' satu, patut raji' dua. Dhamirnya kena bawa 'alaihima. Kenapa kita nak rujuk tu pada sunnah Nabi dan sunnah khulafa tadi? Bila rujuk dua tadi cantiklah dari segi kaedah bahasanya. Tapi jangan kita nak kata Nabi tak fasih bahasa Arab. Yang tak fasih tu kita. Nabi fasih, afsahul Arab. Nabi orang yang paling fasih di kalangan bahasa Arab. Habis ulama nilaikan kenapa Nabi bawa dhamir satu, rujuk pada dua benda. Nak bagi tahu bahasanya sunnah Nabi dengan sunnah khulafa sama. Tak ada beza. Jadi siapa yang amalkan sunnah khulafa, maka dia kena dengan kehendak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak perlu nak bahas tentang sembahyang 20 rakaat ke 8 rakaat ke, pasal khulafa rasyidin buat 20 rakaat. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu buat, dan sahabat lain dah buat. Ijma' mengatakan bahawa sunat sembahyang tarawih 20 rakaat. Dah habis tutup cerita. Bila sunat, sunatlah hukumnya, bukannya wajib. Tapi bila orang kata, oh ada lagi rakaat-rakaat lain, kita kata ijma'. La tajtami ummati ala dhalalah. Umat ni bila berhimpun buat satu perkara, tak akan buat atas kesesatan. Tak ada. Sebab itu ijma' jalan selamat. Orang yang masalah, orang yang keluar daripada ijma' tadi, saya nak Al-Quran dan hadis saja. Ini masalah. Nabi bagi tahu, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Orang yang hidup selepas aku nanti, dia akan lihat banyak sekali ikhtilaf. Nabi bagi tahu, alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdi. Ikhtilaf tu pasal apa? Al-Quran ada kat depan, hadis ada kat depan, bercanggah antara sama lain. Itu ikhtilaf tu. Ini keluar makna ni, ini keluar makna ni, macam mana nak buat? Nabi kata waktu tu kamu ambil petunjuk khulafa'ir rasyidin. Tiba-tiba kita tak nak ambil petunjuk khulafa'ir rasyidin. Kita kata tak, Al-Quran tadi saya yang tahu makna dia, hadis pun saya yang tahu makna dia. Kalau nak jumpa saya, jangan jumpa Syafi'i, jangan jumpa Hanafi, jangan jumpa saya. Apa Sayyidina Umar pun buat bid'ah. Tengoklah hadis sebut nikmatul bid'ah, dia kata. Innalillah. Nikmatul bid'ah yang Sayyidina Umar radhiyallahu anhu buat adalah untuk mentertibkan dia. Contohlah macam tarawih, kita katalah bab tarawih. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sabit keluar 3 malam saja kan. 3 malam, 27 malam Nabi keluar tak? Kita hari ni sembahyang tarawih, sembahyang Ramadan 1 bulan. Sunnah ini dihidupkan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tapi waktu tu mutafarriqah. Sembahyang dalam satu masjid, tapi oleh kerana Nabi tak ada lah. Kenapa malam pertama sikit, malam kedua dah banyak, malam ketiga Nabi keluar bawa sampai pagi. Malam keempat Nabi tak keluar dah. Apa alasannya? Nabi kata kalau aku keluar ni takut jadi benda ni wajib, sedangkan benda ni sunat saja.
Siang hari Allah dah wajib pada kamu siam, malam hari aku sunatkan pada kamu qiyam. Jadi Nabi nak solat tarawih ni hukum dia sunat. Kalau Nabi buat sepanjang Ramadan, maka takut kamu tak mampu nanti. Dia buat tu tiga malam. Tapi sahabat dia faham mansya. Kehendak Nabi SAW dia faham. Bila dia faham, maka dia buat 1 bulan. Okey, fine. Nabi buat malam pertama, Nabi buat suku. Malam kedua Nabi keluar selang. Malam kedua Nabi buat separuh malam. Malam ketiga kat subuh. Kita hari ni buat 20 rakaat. Buat 10 sebelah habis lah. Kalau 8 rakaat, gua berapa habis? Tak kena langsung dengan sunnah. Orang yang buat 8 rakaat kena tak dengan sunnah? Kalau dia nak kena dengan sunnah, boleh dia buat 8 rakaat sampai subuh. Kena dengan sunnah. Kenapa panjang dia kena dengan sunnah? Ayat. Itu contoh kalau betul kita nak ikut Nabi. Sebab itu kita kata dalam masalah ni masalah sunat. Ulama tidaklah menekankan. Tapi bila ada orang yang mempertikaikan, maka kita kena bagi tahu cara asal ni macam mana kehendak. Jadi sahabat ni faham mansya. Bila sahabat faham mansya, maka dia teruskan. Sebab itulah sahabat-sahabat lain dia seronok sehingga Sayyidina Ali radhiyallahu an bagi tahu pada Umar radhiyallahu an. Dia kata waktu ketika Sayyidina Umar dah meninggal dah pun, dia kata semoga Allah SWT mencahayai kubur Sayyidina Umar radhiyallahu an. Kenapa? Dia telah mencahayai masjid-masjid kami dengan tarawih tadi. Satu masalah. Yang kedua, adik-adik, bila kita sentuh bahagian pengajian hadis, pengalaman saya mengaji hadis di India. Kos pengajian hadis di sana bukan 4 tahun, kos sana 8 tahun. Tahun yang ke-8 tu panggil daurah hadis. Kita mengaji Sunan Sittah. Tapi daripada tahun 1 ni kita mengaji ilmu alat je. Dia tak macam Azhar masuk tahun 1 baru Nihayat Usul hebat. Kita tahun 1 barulah mengangkat-angkat baru Nahwu Mir. Itu. Sana tak ada matan Jurumiyah. Sana Nahwu Mir. Matan Bina pun tak ada, dia panggil Saraf Mir. Matan Bina sini Saraf kan. Lepas tu kita naik Hidayatul Nahwu. Lepas tu kita naik Kaifiyah. Kafiyah. Lepas tu kita naik Syarah Jami. Saya dengar Syarah Jami kat sini master. Belajar kat sini. Sana tahun 4 Syarah Jami. Kira tahun 4 ni kira tahap sanawiyah lah. Lepas tu bagi tahap alimiah, tahap diploma lah. Tahun 6 dengan tahun 7 ni lebih kurang dia punya susunan. Walaupun kerajaan Malaysia tak iktiraf sana, tapi susunan dia begitu. 5 dengan 6. 5 dengan 6 ni dia tahap diploma. Masuk 7 dengan 8, 5, 6, 7 ni tahap ijazah. Masuk tahun 8 tahap master. Kalau nak ikut tahap sana lah. Takasul fil hadis tahap PhD. Ni tahap sana. Cuma kita waktu tu tahun 2006 adalah 2006 ni Abdullah Badawi datang ke Pakistan. Kita ada seorang pelajar tu, dia kata kalau boleh iktirafkanlah Pakistan. Kenapa ilmu kat sini pun boleh tahan juga. Mana sistem Deoband yang ada di Pakistan dan India dan Bangladesh. Mana kalau iktiraf sistem ni, jadi kurang-kurangnya orang yang dah habis ni dia bolehlah serap dalam kerajaan dan sebagainya lah. Senang dia jawab. Jawapan tu dah suruh senyap mulut. Dia kata macam ni lah, kami percaya kan adik-adik pelajar yang datang kat sini semua nak belajar ilmu kerana Allah. Kalaulah adik-adik nak sijil, lama dah adik pergi Mesir. Kita memang kita nak belajar hadis betul. Kalau nak sijil lama dah pergi sana. Tapi saya tak kata pada orang Mesir ni memang semua nak belajar ilmu ni. Sijil tu sampingan je. Maksudnya ilmu tadi. Dia macam sana memang kita tengok siapa yang nak pergi belajar sana memang tak nampak sijil lah. Tapi sanad insya-Allah lah sanad. Sanad memang ada, sanad hadis, sanad tafsir. Itu memang ada. Dan memang waktu kami datang ke sana pun kami nampak sanad je, kami tak nampak sijil. Tapi adalah sijil keluar tu. Tapi pengajian sana memang macam tu. Dah habis dah ilmu alat, dah belajar dah semua, dan sekali dengan usulnya, sekali dengan balarahnya apa semua yang sepatutnya dalam ilmu alat tu habis kita belajar. Sekali dengan mantik, mantik sebenarnya memang tinggi lah. Itu je lah. Mantik tu sampai falsafah kita belajar sampai Mezzi lah. Mezzi ni memang kitab falsafah tinggi lah. Itu saya tak belajar. Masuk Mezzi saya kata tak masuk lah, pening kepala.
Cukup sampai cara takzik. Sebab apa? Kita belajar tu nak ambil istilah, bukan nak ambil ilmu mantik, ilmu falsafah tu ni. Ilmu falsafah nanti kita masuk bagai ulat-ulat kita bahas. Jadi kita ambil istilahat tadi. Istilahat kita ambil sebab apa? Istilahat tu dipakai. Kalau adik-adik belajar kitab usul, banyak istilahat mantik dalam tu. Adik-adik belajar dalam kitab tafsir, banyak istilah mantik. Begitu dalam kitab-kitab hadis, terutama lagi syarahan hadis. Banyak istilah mantik yang dipakai dalam tu. Siapa yang tak faham, susah. Contohlah kita katalah perbahasan tentang alif lam kan. Perbahasan tentang alif lam. Mungkin kita belajar dulu, kami bahasan daripada alif lam mula start daripada tahun 3, tahun 4, tahun 5, tahun 6. Masuk tahun 7 mauquf alaih, tahun 8 darah hadis. Tahun ni alif lam ni masuk di mana kita alif lam mesti bahasnya. Alif lam terbagi pada 4, mesti bahasnya. Alif lam jins, alif lam istighraqi, alif lam ahd dhini, alif lam ahd khariji, mesti bahasnya benda ni. Lepas tu masuklah istilah-istilah mantik dalam tu. Lepas tu natijah kubra sughra pun main lagi. Dan itu main mantik tak? Kemudian terus levelkan. Apakah hubungan di antara, adakah hubungan ni hubungan tasawi ataupun hubungan talazum, ataupun hubungan dia umum khusus mutlak, ataupun umum khusus min wajhin, semua bahas. Ini dia duduk dalam bahagian mana? Adakah dia duduk dalam bahagian jisim ataupun duduk bahagian haiwan, atau tengok dulu level dia sama. Waktu tu baru otak kita nampak, oh kat sini kedudukan dia. Oh, dekat sini dari segi ni kita boleh selaraskan dia dalam ni. Hukum dia hukum tasawi kat sini. Jadi hukum dia kita boleh selaraskan. Sana memang suka main tu. Tapi dia akan stop sampai jalan lain. Masuk je kelas 6 jalan lain, pop dia tak main dah. Habis selesai. Dulu punya ilmu kalau faham lah kat sini. Tak faham lah, tinggal. Masuk jalan lain. Kemudian masuknya mauquf alaih. Sana dulu Mishkatul Masabih ni kita panggil mauquf alaih. Sebab apa? Untuk kita belajar Sunan Sittah, kita akan belajar Mishkatul Masabih dulu. Mishkatul Masabih ni himpunan di antara kitab hadis-hadis Sunan Sittah dalam tu yang Imam Baghawi buat. Asalnya Imam Baghawi buat kitab Masabih. Dia buat kitab Masabih. Tapi kitab Masabih ni tak lengkap. Dia hanya ada 2 sahaja. Kan? Kalau adik-adik belajar dalam bab takhrij, mungkin adik-adik tahu Masabih Imam Baghawi buat, walaupun dihimpunkan fasal pertama ni hadis-hadis sahih yang mana Bukhari Muslim, tapi sebenarnya itu bagi martabat yang dia bawa. Yang fasal kedua dia bawa hadis-hadis hasan. Sedangkan hadis-hadis dhaif banyak dalam tu. Datang Mishkatul Masabih, iaitu Imam Tibrizi rahimahullahu taala, dia buat cantikkan lagi. 3 fasal dia buat. Fasal pertama, fasal kedua, fasal ketiga. Jadi disusunkan fasal-fasal tu. Fasal yang pertama hadis daripada Bukhari Muslim sahaja. Fasal kedua dicampurkan tapi hadis tu duduk dalam martabat hasan. Fasal ketiga dia campur. Ataupun dia akan bagi tahu dalam fasal kedua tu kalau hadis tu dhaif, dia akan bagi tahu. Kalau dia tak jumpa hadis daripada kitab Masabih, maka dia senyap dia. Dia buat tabir. Maka sesiapa orang yang lepas tu pandai-pandailah dia bagi kerja kat kita lah. Itu untuk cari balik hadis-hadis tadi. Fasal yang ketiga dia bawa hadis-hadis yang lain yang ada kaitan dengan tajuk yang dibawa oleh Imam Baghawi rahimahullah taala. Ini ada. Sebab itu kan bukan Sunan Sittah aja. Baihaqi pun ada dalam tu, riwayah Razin pun ada dalam tu. Lepas tu Daruk apa dia? Bazar pun ada tapi tak banyak Baihaqi banyak. Dengan Razin kan. Okey. Jadi bila kita dah habis lah, dekat sini kita bahas tentang makna sahaja. Makna. Kita tak bahas tentang perbahasan panjang, meleret tak ada. Meleret nanti masuk daurah hadis. Bila masuk daurah hadis nanti kita belajar Bukhari. Tapi Bukhari kita belajar bahagian tarjamatul bab sahaja. Sebab Bukhari ni orang yang mahir bab tarjamatul bab baru orang yang faham akan kehendak Bukhari. Siapa yang tak mahir tentang tarjamatul bab, dia tengok makna hadis je, dia takkan dapat ambil istifadah daripada Bukhari. Bukhari mahir dalam tarjamatul bab. Sebab apa? Bukhari ni dia akan ajar kita macam mana cara nak istinbat hadis. Tapi dia tak ajar kita macam mana nak tarjih hadis. Itu masalah. Sebab itu orang yang belajar Bukhari tak belajar tarjih hadis, bahaya. Dia akan ambil saja. Memang Bukhari ni dia ada satu masalah, dia ijtihad, dia mujtahid. Tapi banyaknya dia taklid. Sebab itu bila salah satu masalah, dia akan bawa nama untuk guru dia untuk menyelesaikan masalah dia juga.
Nama Sufyan bin Uyainah dipetik, Sufyan Tsauri dipetik, bukan tak petik. Untuk ijtihad. Kadang-kadang nama Hasan Basri dipetik supaya apa? Nak menentukan. Okey, fine. Tapi masalah dalam Bukhari tak ada tarjih. Sebab itu untuk orang nak belajar. Kalau kat sana Bukhari ni dari segi belajar dia akan duduk dapat nombor 2. Yang pertama dia akan belajar Tirmizi dulu. Orang yang belajar Tirmizi maka selamat akidah dia. Akidah dari segi mazhab. Kenapa? Sebab apa? Sebab itu Imam Tirmizi rahimahullah ta'ala orang yang adil dalam menerangkan hadis kepada masyarakat, kepada umat. Bila dia bawa satu-satu hadis, dia akan bawa comparison di bawah hadis tadi, tarjih mazhab. Bukan tarjih pun, pendapat mazhab. Antaranya pendapat Ahli Kufah, pendapat Syafi'i, pendapat Malik, pendapat Hanbal. Lepas tu adalah dia bawa pendapat Ishaq bin Rahuyah ataupun Rahawai. Kalau di kalangan ahli hadis panggil Rahuyah. Kalau di kalangan ahli-ahli nahwu dipanggil Rahawai. Dia memang orang Farsi belah sana kan. Okey. Kemudian bila Imam Tirmizi rahimahullah taala bila dia bawa hadis dia akan bawa lama-lama, tapi dia tak bawa tarjihat. Dia tak bawa tarjihat. Dia hanya bawa pendapat ulama. Untuk tarjihat ataupun fatwa tadi, kita kena belajar fiqh kita. Dalam fiqh kita bawa ada fatwa dia, qaul muftabih. Sebab itu bila kita tengok satu, bila orang dah belajar dari Tirmizi, dia punya otak dia akan terbuka. Waktu tu dia akan belajar Bukhari balik, dia akan tengok istinbat macam mana Imam Bukhari nak ajar kita istinbat. Kemudian dia belajar pula Abu Daud dekat situ baru dia tengok, oh dekat sini rupanya mazhab ni yang pegang, mazhab ni yang pegang. Sebab itu clear cara belajar hadis, belajar Tirmizi dulu, kemudian Bukhari, kemudian Abu Daud. Adapun Nasa'i tadi dia hanya membantu untuk kita menyelami Bukhari tadi. Muslim tak ada tarjihat. Cuma Muslim dia kumpulkan hadis banyak. Sebab itu nak cari hadis yang mudah, cari dalam Muslim. Cari dalam Muslim. Sebab apa dia dah buat satu tajuk ni? Kebanyakan hadis Muslim takrar tak banyak banding dengan Bukhari. Bukhari takrar banyak. Sekali takrar, dah lah panjang takrar tu. Kalau kita kata takrar 1 muka setengah. Kami kitab dekat Pakistan, kami belajar besar macam ni kitab dia. Bawa macam ni kitab dia. Ini kecil lah pada jilid ni. Sebab sana 2 jilid je. Kami bawa macam junjung macam tu. Saya dulu waktu saya dekat India, perjalanan nak pergi ke tu 10 minit lah. 10-15 minit lah. Tiap-tiap pagi kita junjung. Pagi tu 4 kitab tu junjung macam tu. Tak larat junjung macam ni, junjung macam ni. Pergi sampai merasa. Petang 2 kitab lain pula. Sebab pengajian 6 jam. Pagi 4 jam, petang 2 jam pengajian kat sana. Okey. Cuma tarjihat kat sana banyak lah. Bila kita belajar tempat Hanafi, dia akan cenderung pada Hanafi lah. Itu cerita dia. Kita tak payah nak cenderung mana pun. Kita tahu syarah banyak Syafi'i kan. Kita buka Ibn Hajar pun Syafi'i, Menawi pun Syafi'i, Baihaqi pun Syafi'i, semua Syafi'i. Dia tak ada syarah, dia tak banyak. Yang ada pun Aini, itu Hanafi. Last sekali kita tutup dengan Ibn Hajar dengan kesalahan ni habis. Masuk Muslim, Nawawi. Dia pun kena baca kat Nawawi. Barulah terkini yang dibuat oleh ulama sana, Fathul Mulim. Itu antara rujukan ni. Itu pun rujukan, banyak rujukan daripada Imam Nawawi punya kitab. Rujukan. Cuma dia ada buat penambahan-penambahan. Kenapa? Sana sebelum tu ada ulama yang besar mengarang kitab nama I'la Usunan. Hebat kitab ini karang. Banyak tarjihat-tarjihat Hanafi yang dibantu. Sehingga sebelum ni dalam kitab kalau adik-adik belajar Mustalahatul Hadis, mustalah hadis ini banyaknya karangan ulama Syafi'i. Dan bila kita tengok dalam susunan mustalah hadis tu sebenarnya cara ulama Syafi'i mengambil istinbat daripada hadis dalam mustalah sekarang. Bila dia orang sedar sahib I'la Sunan, dia telah buat apa dia? Buat satu kaedah dipanggil qawaid fi ulumil hadis. Yang mana dia buat qawaid tadi untuk supaya orang ni betul balik belajar
usul yang mana ada pada mazhab Hanafi. Cara dia orang istinbat daripada hadis. Sebab apa? Banyak usul-usul sekarang ni, banyak usul daripada kita. Jadi bila dia tengok macam tu, kadang-kadang kecenderungan orang yang belajar hadis kat sana, bila dia tengok last sekali kecenderungan dia banyak kepada Syafi'i pula. Sudah. Sedangkan Syah Waliullah Ad-Dahlawi rahimahullah ta'ala dari segi mazhab dia Hanafi. Walaupun tok gurunya Syafi'i, tapi dia Hanafi. Itu. Jadi dia nak jaga delegasi pasal kita kata Hanafi betul, Syafi'i pun betul pada tempatnya. Jadi dia bawalah, dia betulkan balik. Sebab itu kita tak heran keluaran Deoband, dia ada keluar dipanggil Ahlu Hadis. Ahlu Hadis. Sebenarnya Ahlu Hadis tak bawa pun manhaj Deoband. Manhaj Deoband tak, Ahlu Hadis tak bawa. Ahlu Hadis ni dia keluar, dia bawa sebenarnya manhaj, dia bawa manhaj Wahabi. Bahasa apa panggil? Salafi. Dia nama kat sana masyhur dengan nama Ghair Muqallid. Ahli hadis. Nama Wahabi tak? Wahabi ni adalah gelaran kepada Deoband. Wahabi gelaran kepada Deoband. Nanti saya bagi tahu kenapa dia orang panggil Wahabi kat Deoband. Tapi dia bagi apa? Gelaran dia Ghair Muqallid. Ghair Muqallid mana orang yang tidak bertaklid. Itu. Memang kita tengok sifat Wahabi macam tu. Kan? Sebab apa? Dia ikut mazhab dia. Dia kata 4 mazhab ni betul. Jadi sekejap pegang ini, sekejap pegang ini, sekejap pegang ini, tak ada masalah. Celuk-celuk ni seronok. Dia kata mazhab nafsu. Mazhab nafsu memang seronok. Apa yang kita buat? Sekejap dia nak jadi Syafi'i boleh, sekejap jadi Maliki boleh, sekejap lagi Hanbali boleh, jadi ni Hanafi pun boleh. Kan? Campurlah, panggillah Syanafi ke, kan? Atau panggil apa-apa nama yang kita boleh mix ke. Dan bila rujuk pada 4 mazhab, dia kata ini bukan mazhab kami. Dah habis cerita. Itu je cerita dia. Last sekali dia terpaksa keluar satu mazhab, Bombay itu, itu mazhab dia lah, mazhab yang keluar dia. Kalau ada 10 orang macam ni, 10 mazhab keluar. Kalau 20 orang, 20 mazhab, 30 orang, 30 mazhab. Kalau 100 orang, memang hancur mazhab. Sebab itu kata, bila masuk je fikrah ni kat satu negara, memang hancur negara tadi. Sebab itu, elok kita daripada fikrah tadi. Okey. Adik-adik tengok, saya tengok, Masya Allah. Ni kira manhaj Azhar kan? Asy'ari al-aqidah. Sama dengan sana. Ini manhaj Deoband. Tapi semua tambah Maturidi. Asy'ari wal Maturidi dari segi aqidatan. Kemudian dari segi mazhab, sini fiqh. Sana mazhab dia Hanafi terus. Patut senang mazhab kita kata. Kalau fiqh ni 4 kita bagi terus. Mazhab sini Syafi'i kan. Senang, apa masalah lagi. Memang kita terima 4 mazhab tak ada masalah, tapi senang kita nak nisbat. Kalau tidak bapak banyak susah. Bapak satu senang, satu nama. Kemudian dia kira Sufi. Sufi. Sini mungkin ada tarikat sana. Kalau sana tarikat sana 4. Naqsyabandi, Suharwardi, Chistiyah dan Qadiriyah. 4. Ini biasanya. Imam Syah Waliullah Ad-Dahlawi rahimahullah ta'ala dari segi tarikat dia Naqsyabandi. Ini yang mana disebut. Sebab itu kata orang kalau ambil aliran Syah Waliullah, tiba-tiba dia menafikan tarikat, dia bukannya. Dan terutama sekali orang yang mengaji hadis tak ada tarikat, umpama pedang tak ada sarung. Adik kalau belajar hadis, pastikan lepas ni adik kena ambil tarikat, ambil tasawuf. Kalau tak ada tasawuf, adik akan pegang pedang yang mana pedang adik tak ada sarung. Pedang yang tak ada sarung ni bahaya, semua dia nak lukakan. Sebab itu macam Ustaz Farhan bagi tahu tadi, cara dari segi pengurusan kita dengan orang yang macam ni kita cakap macam ni, dengan orang macam ni kita cakap macam ni. Bukan semua ilmu tadi kita boleh bentang pada masyarakat. Bila ilmu bentang, ilmu yang amanah adalah ilmu yang kita sampai pada orang yang tahap dia. Bila kita ilmu tadi terlampau tinggi, kita umumkan pada orang yang tak pandai guna, nanti dia akan gunakan sebagai untuk memancung orang, dia akan melukakan orang. Sebab itu waktu saya belajar dulu, bila habis hadis, terus Tok Guru bagi tahu. Sekarang baiat tarikat. Bila baiat tarikat, waktu tu kita rasa takut nak guna hadis tadi. Hadis tadi yang kita belajar tadi Sunan Sitah tu, kita rasa takut pula nak guna. Nak petik, ya Allah, takut. Takut. Kita dah belajar dah, sumber dah ada dah. Sumber dah ada, bukan tak ada. Ada. Bila kita nak keluarkan sumber tu, takut kita ni mansya kehendak kita tak sama dengan hadis. Kenapa? Ini pandangan tasawuf. Dia takut. Dia
sifat dia berhati-hati. Lepas tu dia mula tengok nilai hadis ni aku amal ke tidak. Nak cakap tu takut. Tasawuf. Sebelum amal tasawuf, saya amal tasawuf, saya baiat Qadiriyah. Awal-awal waktu saya belajar hadis. Habis tu saya baiat Chistiyah. Waktu Qadiriyah, kita ada amal la ilaha illallah. Kemudian fas anfas kita ada amal. Kan? Adik biasa dengar fas anfas. Pernah dengar? Kita pernah dengar. Ke tolak tasawuf semua. Dan saya Azhar ya. Sufi ya. Fas anfas ni, dia apa dia? Bila kita nak sebut Allah, satu kita sedut. Lepas tu kita lepas. Allah. Ini panggil fas anfas. Jadi dia ada satu amalan dia sebelum apa? Sebelum semayang 100 kali satu nafas. Lepas semayang 100 kali satu nafas. Boleh buat. Mula kita kata 100 kali Allah. Boleh. Lepas tu pergi pula yang kedua, fas anfas. Tarik lepas. Antaranya contoh amalan kan sebelum Allah. Kita sebut Allah tu satu nafas sampai 100 kali. Boleh buat, bukan tak boleh buat. Okey. Lepas tu dalam Qadiriyah, la ilaha illallah, kemudian illallah, la ilallah, Allah. Okey. Kemudian last sekali hu. Ni pun ada juga dalam tarekat. Di mana tarekat Qadiriyah? Saya tengah belajar hadis, tengah sunnah sitah, tak pernah jumpa pula dalil. Tak jadi Wahabi sekejap. Saya perhatikan yang mengajar tok guru saya tu, Muhammad Syarifullah tu, mengajar Bukhari. Saya dah pening kepala, aku nak amal ke tak nak amal? Tapi yang ngajar aku tok guru aku, nak amal ke tak nak amal? Tak ada. Tak ada, bukan tak ada cara macam tu, tak ada. Sampai dah Allah SWT bagi insyirah satu kaedah bagaimana dia bagi tahu dalam Al-Quran. Allah SWT sebut ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Kemudian fa'alam annahu la ilaha illallah, afdalu dzikri la ilaha illallah. Kemudian bagi tahu apa, qul huwallahu ahad. Hu tadi memadai dengan dhamir saja, rujuk pada Allah SWT. Okey, fine. Kemudian sabbih isma rabbikal a'la. Apakah nama ismu zat? Ismu zat Allah. Itu ada zikir Allah. Habis kenapa ada yang macam ni? Ini satu kaedah untuk bagaimana kita nak letak Allah dalam hati. Sebab itu zikir yang lain umum. Zikir yang lain, subhanallah ni umum, alhamdulillah ni umum. Tapi ada satu zikir yang mana Allah SWT letakkan sebagai umum, tapi khusus di hati orang terdekat. Maksud dia bagaimana kita nak letak Allah dalam hati. Itu dia. La ilaha illallah. Kalau adik-adik tengok la ilaha illallah, dia ada kalimah nafi isbat, betul tak? Kalimah nafi isbat. La kalimah nafi. La ilaha kita nafi selain daripada Allah, nafi Tuhan. Illallah ni kalimah isbat. Kita nak isbat hanya Allah saja. Maksudnya tujuannya kita nak Allah, betul tak? Sebab itu la ilaha illallah. Kenapa kalimah nafi ni ada? Pasal kita duduk dalam dunia yang penuh dengan makhluk, yang mana bila kita tengok kebesaran makhluk masuklah hati kita. Sebab itu kita kena gunakan kalimah nafi tadi, la ilaha illallah. Tapi bila kita pergi pada alam malakut, para malaikat dia tak ada, dia tak perlu kepada nafi tadi. Pasal apa? Dia hanya nampak Allah saja. Sebab itu zikir para malaikat illallah, isbat saja. Last kali kita akan pergi pada Jabarut, kita hanya nampak Allah saja. Maksud kita adalah Allah. Bagaimana Allah tu nak letak dalam hati. Sebab itu zikir dalam tarikat, bila kita tengok dalam tarikat tasawuf, zikir dia orang banyak daripada la ilaha illallah aja. La ilaha illallah, Allah. Pasal hakikatnya Allah. Dan satu lagi, dhamir sahaja boleh merujuk kepada Allah saja, iaitu hu. Qul huwallahu ahad. Hu itu adalah Allah. Itu yang ditunjuk. Hu. Dan setiap zikir tadi dia ada latifah untuk pancut. Untuk apa? Untuk pancar, untuk kita apa? Kita tuju. 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu dekat hari-hari kita 6. Tempat sini lah tempat yang syaitan suka duduk.
Jadi dalam tarikat saya ceritalah sikit bahagian tu. Kenapa adik-adik suka belajar hadis. Tapi saya bagi tahu hadis ni mesti kena sarung dengan tasawuf. Kalau tidak adik-adik akan ada sifat yang mana ana khairum minhu. Banyak sifat orang belajar hadis macam ni. Aku lebih baik dengan dia. Pasal apa? Kita ada pedang. Orang tu tak ada pedang. Ni. Sedangkan pedang kita ni kena ada sarung. Bila ada sarung, barulah dia akan jadi. Sebab itu kalau adik-adik belajar hadis, saya sarankan sangat. Belajar hadis tak apa, tapi carilah guru mursyid supaya pandu dengan kita. Zaman sekarang zaman orang main je guna atas hadis je, atas angin ni. Hadis-hadis ni. Dan sekali bagi tengok hadis ni tak sama pun. Mansya tadi dengan kehendak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang difahami oleh sahabat radhiyallahu. Kita banyak hadis tu selera kita. Jadi kalau kita duduk dengan kerajaan, hadis kita selera kerajaan. Itu memang dah umat akhir zaman kita akan nampak sama. Kalau kita duduk dengan seorang, hadis kita. Kalau duduk dengan orang kaya, hadis kita selera dengan orang kaya tadi. Kalau orang berkedudukan, hadis kita selera dengan orang berkedudukan tadi. Hadis yang tak selera kita campak buang. Sedangkan kita ni amanah Allah beri. Jadi untuk tu tasawuf ni disalut. Bila tahu tasawuf disalut, maka insya-Allah hadis kita insya-Allah kita akan belajar sampai kepada matlamatnya. Dan insya-Allah alhamdulillah adik-adik tengok daripada lepasan daripada Deoband India Pakistan, yang mana dia ambil sistem Deoband yang betul lah, solid manhaj dia. Macam mana yang saya bagi tahu. Nak tahu manhaj Deoband yang betul dari segi akidah dia Asy'ari Maturidi, kemudian dari segi mazhab dia Hanafi lah, kalau kita Syafi'i lah. Kemudian dari segi tasawuf dia 4 ni. Apa? Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Suharwardiyah dan Chishtiyah. Jadi 4 ni. Dan kita berlapang dada dalam 4 mazhab. Maksudnya bila ada kerajaan 4 mazhab kita terima. Kan? Tapi kalau orang campur mazhab kita tolak. Itu je. Kita terima dalam satu. Sebab itu kita tak ada masalah. Sebab itu bila kita tengok, kalau satu masalah kita boleh amalkan, kita akan pinjam mazhab lain, betul tak? Kita bukan ambil turun daripada hadis. Sebab apa kita tahu mazhab ni dah selesaikan hadis tadi. Kita tak kata saya ambil hadis ni. Dalam bab sentuh wanita saya ambil hadis Aisyah, tak. Kita kata tak. Hadis Aisyah ni telah diselesaikan oleh mazhab Hanafi. Jadi kita pinjam yang dia. Sebab apa? Ini cara tawaduk ulama dahulu. Kenapa kita nisbatkan kepada Syafi'i? Kenapa kita tak nak kata saya yang memahami Al-Quran dan hadis? Tak. Tak. Al-Quran dan hadis tadi saya dapat fahami melalui fahaman Syafi'i. Di hadapan Allah SWT saya nak jawab, ya Allah, Al-Quran dan hadis ni melalui ijma' saya amalkan melalui fahaman Imam Syafi'i. Orang yang Hanafi saya amalkan melalui fahaman Hanafi. Orang yang Maliki saya amal melalui fahaman Maliki. Jadi semua ada ijma' dah ulama-ulama ni. Kalau amal saya ni amalkan melalui fahaman Ustaz Wan Tahir. Saya dekat akhirat saya tak berani nak tanggungjawab. Jangan jumpa saya. Saya tak nak pula bawa satu kumpulan kan. Bawa saya. Kan Nabi tengok, kamu buat bid'ah ni. Jadi dah cukup dah, ulama dah ijma' dah atas 4, alhamdulillah. Dan bilangan 44 ni masya-Allah. Bukan saja bilangan Khulafa' Rasyidin. Kita tengok. Bilangan 4 ni bilangan yang masya-Allah. Bilangan Khulafa' Rasyidin, bilangan imam mazhab, kemudian bilangan tasawuf, kemudian banyak lagi bilangan-bilangan 4 yang Allah SWT sebut ni. Dalam tu banyak barakah ni. Kalau kita ambil lah keberkatan daripada susunan mereka, masya-Allah, insya-Allah kita akan selamat. Dan baki adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya haraplah adik-adik belajar kat sini bukan saja nak jadi seorang alim, bahkan kita nak kena jadi seorang dai juga. Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila kita tengok dalam Al-Quran, Allah SWT sebut, laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayati. Nabi akan pendengarkan bacaan Al-Quran. Sebab itu ajar Al-Quran ni penting. Ajar Al-Quran penting. Yang kedua, yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim. Sebelum nak belajar ilmu tadi, Nabi ajar tazkiyah dulu pada sahabat. Ini susunan tertib yang Allah SWT sebut. Sebab itu bila kita tengok sahabat ni, waktu awal-awal ni dia banyak belajar tasawuf daripada Nabi. Dia bukan belajar ilmu dulu, dia belajar tasawuf daripada tazkiyah dulu. Bila dah dapat dah tazkiyah, hati dah penuh dengan tasawuf, barulah wa yu'allimuhumul kitab, barulah ilmu diajar pada mereka. Sebab itu waktu tu sahabat terima, ya Allah, ni satu perintah Allah ni aku nak amalkan. Hari ni kita
Oh ni maklumat ni dah ada dah. Maklumat ni ada. Maklumat. Esok kita dapatkan maklumat lain. Amal tak amal kemudian cerita. Kan? Yang penting maklumat tu ada. Oi, orang ni cakap macam ni nanti kita pun kaji. Satu malam kita kaji untuk debat dengan orang tu besok. Kita dah buang masa. Padahal kita belajar ni untuk apa? Untuk kita amalkan. Ya perlu untuk betulkan fahaman tadi perlu. Kan? Tapi rasanya bukan semua orang nak kena betulkan amalan. Nak pergi betul berdebat dengan orang tak. Kan? Bukan semua nak jadi panglima. Yang lain perebet amal lah. Jadi tujuan kita untuk amalkan. Bila kita amalkan maka itu akan jadi kesan pada kita. Sebab itu wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Al-kitab, Al-Quran, hikmah dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, barulah dapat diamal dalam kehidupan kita. Sebab itu kata tazkiyah penting. Kemudian bila dah ada ni wada'iyan ila Allah. Jadilah sebagai seorang dai, rapat dengan umat, bawa umat untuk dekat pada Allah SWT. Kita bimbang kalau kita terlampau tumpu sangat pada ilmu, nanti kita akan jadi satu pertempuran yang hebat di kalangan kita, dipanggil ma'arikatul ara'. Ma'arikatul ara' ni paling bahaya sekali. Kenapa? Pada waktu tu ada peperangan pendapat. Orang ni kata ni, orang ni kata ni, orang ni ilmu banyak. Dia kata ni dapat banyak. Jadi bila pendapat banyak, dia nak kalau boleh orang terima dia. Jadi orang dah kena datang pada dia. Jadi untuk dia, bila kita dah tumpu, zaman Baghdad jatuh. Baghdad tadi jatuh, diserang oleh Tatar pasal apa? Orang ilmu duduk bertelingkah atas sesama lain. Dan sekali orang awam duduk kat belakang ni, dia pun, kita pun orang awam, kita pun tak peduli. Kita suka main kalangan dengan orang ilmu. Jadi orang awam kat sana buat apa? Yang pertama, ilmu dia dah kurang. Solat dia pun dah jauh. Dan sekali bila solat tahu, syariat pun tak tahu, apa dia orang akan buat? Maksiat. Bila maksiat, jenayah dia orang akan buat. Dan sekali orang Tatar dia pergi kacau. Orang Tatar yang keliling tu habis. Dapat anak dara dia pergi rogolnya. Dapat ni dia pergi cabulnya. Dapat dia pergi rompaknya. Tak marah orang tu. Orang Tatar ni dia bawa Al-Quran pergi naik kat gunung tu. Dia pergi doa, ya Allah, Tuhan ni, Tuhan orang Islam ni, minta bantu supaya hapuskan ni. Mana Allah tak bantu doa orang mazlum? Kita duduk sama kita. Sebab itu perlu orang-orang yang agamawan, terutama ilmuwan. Balik ni kita kena ada sifat da'i. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah, katakanlah ini jalanku, aku bawa semua manusia ni mendekati Allah SWT. Jadi sifat da'i ni sifat mendekati umat. Ada orang datang pada kita, ada yang perlu kita dekati umat. Bila kita dekati umat, barulah kita tahu bahawasanya oh ini kelemahan-kelemahan yang ada. Waktu kita dekati umat, kita kena bawa sifat murabbi. Kita jangan bawa sifat mufti. Sifat mufti umat lari. Umat lari, umat takkan dekat dengan kita. Bawa sifat tarbiyah, sifat murabbi. Seorang murabbi tadi, bila dia tengok umat tadi buat dosa, maka dia akan pergi ke umat tadi, pujuk umat tadi. Dia pergi muliakan. Oh, kadang-kadang orang yang melakukan dosa ni, dia kata apa? Saya ni siapa orang nak? Tak ada orang nak. Saya ni dah kotor, jijik, tak ada orang. Saya nak jadi baik tapi tak tahu siapa boleh bawa. Kita duduk sama kita, padahal ramai orang nak jadi baik kat sana. Tak ada. Lepas tu bila kita tengok orang ni, oh dulu pernah zina, innalillahi wa inna. Dulu pernah minum arak, innalillahi wa inna. Kamu jangan dekat aku. Jauh. Dah macam. Saya waktu saya ambil tarikat, jadi khilafah. Waktu tu Allah SWT uji. Macam-macam jenis orang datang. Waktu tu kita senyum. Orang yang minum arak, orang yang berzina tak payah cerita lah. Datang jumpa menangis. Takkan kita kata dah kahwin kan? Ni kan? Tak, hukum dalam Al-Quran ni rejam ni. Sabar. Nak jumpa dengan saya kita rejam tu. Mati kawan tu. Ataupun yang muda tadi, sabar-sabar tu, kita sebat tu 100 kali tu, habis tu boleh cerita. Dia bukan mufti. Kita dengar orang terdahulu, kita tengok, tak payah kita tengok Fudail bin Iyad, seorang yang hebat, wali Allah. Dia ni kalau nak ikut ni, cerita dia Qata'ut Tariq, tuan-tuan boleh baca bab kitab jenayah. Kan? Qata'ut Tariq, dia boleh masukkan dalam hukum apa? Hukum qisas. Tapi tengok ada macam mana. Kita tengok ada wanita-wanita yang menjadi ahlullah, yang mana dulu dia pernah buat maksiat, jadi wali.
Sebab apa? Menghukum dosa pada orang bukan kita. Bukan. Kita adalah menjauhkan dia orang daripada dosa. Macam mana? Santuni mereka. Itu kerja kita. Ini dia kerja da'i. Sebab itu bila kita tengok Abdullah bin Quhafah, orang yang sangat cinta pada Nabi SAW. Orang sangat cinta. Tapi waktu zaman tu dia masih lagi minum arak. Tapi dia kata, aku orang yang cinta pada Nabi SAW. Bayangkan macam mana? Jadi sahabat bertikai kan, ya Rasulullah, dia ni cakap macam ni, tapi dia buat juga. Nabi kata, dia betul, benar apa yang dikatakan olehnya. Sampai satu tahap kita sampai pada dia terus tinggal. Ya Allah, cinta dia tu benar, tapi maksiat tak dapat tinggalkan. Sehingga kan Nabi SAW santuni dia tinggalkan maksiat tadi kerana cinta daripada Nabi SAW. Jadi banyak kita tengok tentang persahabatan. Kalau kita tengok zaman Ahlullah pun banyak. Sebab itu nasihat saya, mufti dekat satu negeri tak banyak. Kalau adik-adik ni balik jadi mufti, seorang jadi mufti, kan? Tapi jadi mufti itu duduk kat tempat mufti je lah. Tapi kalau pergi jumpa dengan orang awam, jangan jadi mufti dah, jadi murabbi pula. Sebab itu apa yang kita nak bawa, santuni umat. Belajar ilmu kat sini, kita jangan jadi medan ma'rikatul ara. Yang kedua, kita nak jadi sifat kita tarbiyah, iaitu bawalah sifat kita murabbi, supaya kita dapat bawa umat ni dekat pada Allah SWT. Umat sekarang makin jauh. Sebab itulah alhamdulillah tuan-tuan, adik-adik yang dimuliakan oleh Allah SWT, bila kita lihat pada hari ini orang yang ambil kerja dakwah, maka kita tengok sifat-sifat santuni umat ada pada mereka. Walaupun mereka ni tak sehebat mana, tapi sifat tarbiyah tadi ada. Kenapa? Dia nak kalau boleh umat ni. Tengok, satu nahi amar ma'ruf, satu lagi nahi munkar. Amar ma'ruf penting, nahi munkar pun penting. Tapi ada setengah-setengah keadaan amar ma'ruf tadi dia mengatasi nahi munkar tadi. Kenapa? Apabila kita buat nahi munkar, kita lupa pada amar ma'ruf, silap-silap kita akan terjebak dengan nahi munkar. Tak payah ceritalah, saya duduk Selangor. Ni orang Selangor lupa pula. Saya duduk Shah Alam. Di Shah Alam ni kita banyak tasik-tasik ni, sudah ni banyak, betul tak? Cerita-cerita ni memang tak payah ceritalah. Sepatutnya ada pegawai daripada pejabat agama Islam, bahagian pencegah maksiat. Pencegah maksiat, dia dapat tangkap orang tu selepas orang tu selesai buat maksiat. Mana sebelum dia buat maksiat, dia buat apa? Adik-adik rasa buat apa? Pencegah maksiat datang. Dia tangkap orang tu selepas orang tu buat maksiat. Pencegah maksiat tu buat apa? Cuba cerita. Skodeng. Dia buat apa? Kan? Kenapa dia kata apa? Kalaulah kami tangkap sebelum tu, kami tak ada bukti. Kami nak bukti. Kamu nak bagi orang tu buat maksiat dulu baru bukti. Kamu sendiri fasik. Kami nak percaya apa? Kita orang buat maksiat depan kita, lepas tu kita tengok saja. Tengok, lepas tu kita rasa seronok je kan? Takkan kita fasik? Fasik tak? Syahadah orang fasik boleh terima tak? Terima, biar 4 pun 4 fasik. Ini yang berlaku. Tak semualah, tak semua macam tu, tapi ada segelintir yang perangai macam tu. Sebab itu dia kata, kadang-kadang orang yang terlampau sangat tengok nak cegah kemungkaran, takut dia terjebak. Sebab itu kita kena ambil sifat apa? Sifat bawa orang kepada kebaikan, orang akan tinggal kemungkaran. Ini sifat. Tapi bukan maksudnya kita suka dengan kemungkaran tadi, tidak. Sebab itu banyak di kalangan artis-artis ataupun di kalangan gangster yang kita dapat dakwah, kita tarik kan, asalnya dia masih lagi buat jahat apa semua, tapi santuni lah sekali kita bawa, kita ajar dia solat balik, dan sekali dia akan suka pada solat tadi. Dan sekali dia akan rasa, ya Allah, jauhnya saya dengan agama Ustaz. Menangis-nangis dia tinggalkan slow-slow. Begitu dengan artis. Dulu nyanyi lagu rock, macam rock kapak, rock apa semua, dan sekali dia tukar lirik. Bunyi itu ada lagi dalam muzik, tapi dia tukar lirik. Sampai dah satu tahap kita nak bawa dia, jangan bagi guna muzik. Itu je. Sampai satu tahap lah. Tapi alhamdulillah dia dah berubah. Satu. Sebab itu manusia ni kalau kita nak ubah, tak boleh ubah total. Tarik sikit-sikit, last sekali dia akan tolak. Ini sifat da'i.
Ini sifat dia. Dan sifat ni ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah SWT sebut, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Kalau kamu jenis keras, buat salah sikit habis, sahabat tak ada. Jadi sahabat Nabi ni kan. Sebab itu bila kita tengok 360 bahala yang ada pada zaman Nabi, siapa yang pecahkan? Nabi ke sahabat? Sedangkan Nabi tahu apa makna syirik. Zaman Mekah yang Nabi duduk, berhala ada kat situ. Kemudian Nabi nak pergi buat umrah, berhala pun ada juga. Yang pecahkan berhala tu bukan Nabi. Sebab Nabi telah pecahkan berhala yang ada dalam hati-hati sahabat. Jadi secara automatik sahabat yang pecahkan berhala tadi. Kalau nak ikut awal-awal lagi masalah belajar kita masalah berakidah. Takkan Nabi tak tahu. Kan? Contoh bendera Nabi Ibrahim. Habis semua dia pecah kan. Kapak dia tinggal kat satu. Nah kamu tanya dengan dia. Kan? Tak kebengong siapa Namrud kan. Oi, itu mana boleh bercakap, itu mana yang boleh bergerak. Kamu kata dia pula pecahkan yang lain. Dah kamu tahu tak boleh bergerak, kamu tak boleh bercakap, sebelah pula dia betul mengang. Kena balik aku. Tu yang tension tu. Ini mesti kena listrik masuk api cerita dah. Tapi Nabi tak buat macam tu. Nabi Ibrahim cerita dia dah lama dah buat dakwah kan. Tapi masalah ni nak bagi tahu. Jadi bila kita faham konsep tu, insya-Allah Allah SWT akan mudah. Tapi sifat murabbi, sifat tarbiyah, sifat da'i kena bawa. Terutama sekali pada orang alim. Kita dah harga sangat orang Azhar ni, masya-Allah. Ini yang kita harapkan untuk kembali ke tempat kita nanti, bukan sahaja alim, bukan sahaja jadi ulama, bahkan jadi murabbi. Masalah pengurusan, tuan-tuan dimulakan oleh Allah SWT, adik-adik, pengurusan tak ada masalah. Ini dunia punya cerita. Bila kita duduk dalam satu tempat, kita ada kursus untuk buat pengurusan satu benda tadi. Kan? Yang penting ilmu tadi. Sebab itu pengurusan dia ada kursus. Adik-adik bahagian Usuluddin. Tiba-tiba adik belajar kat Malaysia, adik balik Malaysia, adik masuk satu pejabat. Jadi pejabat untuk buat satu, dia adalah kursus dia untuk buat. Jadi boleh buat. Sebab apa? Benda ni benda yang kita yang buat. Benda yang buat. Pengurusan ni kita yang buat. Tapi benda ni yang kita nak kena belajar. Macam mana kita nak belajar? Sebab apa? Pengurusan ni kita bukan mengurus ataupun berurusan dengan binatang, tak. Kita berurusan dengan manusia. Sebab itu macam Ustaz Farhan bagi tahu, waktu kita belajar lagi kita dah pandai dah untuk kita menyesuaikan diri kita dengan orang kaya macam mana, dengan menteri macam mana, dengan orang yang ada pangkat macam mana, dengan orang miskin macam mana. Kan? Jangan kita duduk dalam kelompok kita saja. Bukan kita masuk, kita nak pergi dengan orang kaya, kita nak bagi simpati apa. Tidak. Tapi dia ada cara dia. Kan? Orang yang ada pangkat macam mana. Nabi SAW sendiri, kan, satu ketua kaum datang, Nabi balik selendang supaya ketua kaum tu duduk di atas selendang dia. Kenapa nak muliakan? Ni cara. Kita sama ratakan dia. Lain. Setiap orang tadi dia ada martabat dan darjah dia, ada kemuliaan dia. Nabi pun bagi tahu, laisa minna. Bukanlah daripada kalangan kami. Orang yang tidak apa dia? Tidak muliakan ulama, tidak hormat orang tua, tidak kasih pada kanak-kanak. Maknanya tiga-tiga tadi dia ada martabat dia. Bila kita dah pandai buat berurusan dengan ni, insya-Allah balik pengurusan kita jadi mudah. Jadi waktu kita belajar, kita jangan duduk kelompok kita saja. Begitu juga kita duduk pengurusan kita dengan orang Arab sini. Saya tahulah. Waktu saya di Yaman, banyak orang Malaysia kita cerita masalah orang di Yaman. Buruk orang Yaman. Kalau nak cerita buruk, tak habis cerita. Adik duduk dekat Mesir, adik akan nampak buruk orang Mesir. Kalau nak cerita buruk, tak habis. Kita pun ada buruk kita juga. Jadi kita duduk kat Mesir, kita ambil lah yang baik orang Mesir. Sebab itu kita datang sini, pasal kita nak ambil dia, nak ambil baik dia. Kita ambil buruk, kita buat balik cerita buruk, buat apa? Jadi kita ambil kebaikan daripada dia. InsyaAllah kita akan dapat manfaat daripada dia. Dan satu lagi, adik duduk kat sini jangan banyak mentelaah sendiri. Mentelaah sendiri balik Malaysia, duduk Malaysia. Sini ada guru banyak. Jadi rujuk dengan guru. Mentelaah tadi persiapan untuk kita menghadap guru, ya betul. Buatlah 3 perkara untuk jadi seorang alim yang hebat. Yang pertama, sebelum kita belajar dengan guru tadi, kita mentelaah dulu. Apa yang kita nak belajar. Dah kita mentelaah. Jadi tahulah bahawa dalam mentelaah kita kadang ada kesilapan, kefahaman dan sebagainya.
Kemudian yang kedua, bila kita masuk kelas, kita berilah tumpuan betul-betul dengan tok guru kita nak mengajar. Jadi kat situ kita betulkan salah faham dalam mutlaah kita. Yang ketiga, kita murajaah lah balik. Habis kita belajar, kita cari kawan kita yang satu kelas dengan kita, jom kita ulang balik, ulang kaji pelajaran. Ulang kaji ni dia tak boleh seorang. Ulang kaji ni paling kurang 3 orang. Andai kata 3 orang kita dapat, tak apa, 2 orang pun jadilah. Ulang balik. Tu panggil ulang kaji. Ulang kaji ni maksud ulang balik mata pelajaran tadi. Kita dah dengar, tak ulang. Ada setengah yang kita dengar, kita dengar. Kawan kita tak dengar. Bila kita ulang, oh ini aku terlepas pandang tadi. Oh macam ni. Kadang-kadang kita terlepas pandang. Tengah belajar mengelamun. Sampai Kuala Lumpur. Tok guru tengah mengajar ni. Kawan kita tak. Kawan kita dapat poin tadi. Bila kita ulang, oh poin ni aku terlepas tadi. Mau terima kasih. Orang yang buat 3, waktu saya belajar dulu, tok guru saya bagi tahu. Orang yang buat 3 perkara ni, insya-Allah Allah akan bagi ilmu yang manfaat bagi dia. Jadi insya-Allah mudah-mudahan perkongsian kita pada malam ni, insya-Allah adik-adik pun tak solat isyak lagi kot Dia boleh solat isyak tak pukul 10 dah. Kita besok ada perjalanan. Kita ke Yaman, flight kita pukul 11. Jadi mungkin kita pun nak cepat juga nak rehat. Jadi insya-Allah moga perkongsian kita pada malam ni Allah SWT beri manfaat lah pada saya terutama dan pada adik-adik semua, pada umum dan pada semua umat. InsyaAllah kita doakan moga Allah SWT jadikan kita ni seorang alim yang dapat memberi manfaat pada umat. Janganlah Allah gunakan kita macam Allah gunakan fasik, lalu Allah SWT campak kita satu hari nanti kita bimbang. Kita hari ni belajar ilmu, kemudian ilmu yang kita belajar pula tak dapat menyelamatkan kita daripada neraka Allah SWT, tak dapat menyelamatkan kita daripada kemurkaan Allah. Ini yang kita takut. Ilmu yang baik adalah ilmu yang dapat bawa umat dekat pada Allah, kemudian jauh daripada azab Allah, dapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang baik semua datang daripada Allah, apa yang buruk pun sama, cuma atas kelemahan saya sendiri. Saya sudahi majlis tasbih kifarah dan subhanallah. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wasallam rabbil alamin tabaraka wa ta'ala kulli salih wa sallam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka min nabiyyika wa habibuka sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sa'alaka min nabiyyika wa habibuka sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa anta al-musta'an wa 'alaikal bala' wa la hawla wa la quwwata illa billah. Sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi sampai di ujung majlis. Sebelum balik, akhwat boleh ambil makanan, kemudian bersurai. Sebelum ambil makanan, Ustaz Hafiq dia ajak bergambar dulu ramai-ramai. Boleh? Bergambar dulu, masuk ambil makanan, masuk bersurai.